Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian hari ini, sumbangan kompleks sukan komuniti yang bernilai RM14 juta amat bermakna buat rakyat Sarawak khususnya di Sibu. Juga mengenai pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer Puspakom baharu di Kota Samarahan. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nurul. Saudara, sebelum itu kita mulakan dengan pencapaian STPM 2022 Sarawak. Sarawak mencatatkan peningkatan dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia dengan 147 calon mendapat 4.0 purata nilai grade kumulatif PNGK. Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak, Datuk Dr. Azhar Ahmad berkata, ia adalah peningkatan sebanyak 64.62% berbanding hanya 95 calon yang memperoleh keputusan serupa dalam peperiksaan STPM 2021. Jelasnya, seramai 1,922 calon atau 35.42% memperoleh PNGK 3.00 sehingga 3.99 dan ke atas. Mengumumkan keputusan STPM di SMK Sacred Heart di Sibu. Beliau juga memberitahu PNGK keseluruhan Sarawak tahun lalu ialah 2.75 meningkat 0.04% berbanding 2.71 pada STPM 2021. Malah nilai PNGK Negeri Sarawak pada tahun ini, tahun 2022 maksud saya, merupakan antara nilai terbaik dalam tempoh sedekat sistem modular STPM diperkenalkan. Secara keseluruhan, kesemua calon berjaya memperoleh sijil STPM pada 2022 berbanding 5,532 calon atau 99.8% pada 2021. Beliau juga mendedahkan bahawa 17 sekolah di Sarawak mencapai keputusan memberangsangkan dengan PNGK melebihi 3.00. Antaranya adalah SMK Sacred Heart Sibu, SMK Chonghua Sibu, SMK Bandar Sibu, SMK Bako Kuching, SMK Green Road Kuching, SMK Saribas dan SMK Pusa. Katanya seramai 5,581 calon mendaftar untuk peperiksaan STPM tahun 2022 berbanding 5,769 calon pada STPM 2021. Kesemua calon juga berjaya memperoleh sijil STPM. Kompleks Sukan Komuniti Azman Hashim di Sibu Jaya bukti keprihatinan Yayasan Azman Hashim terhadap pembangunan komuniti setempat. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sumbangan kompleks itu yang bernilai RM14 juta amat bermakna buat rakyat Sarawak khususnya di Sibu. Satu penyerahan kompleks ini adalah satu projek yang cukup bermakna sekali kepada rakyat Sarawak di mana Tan Sri Azman Hashim yang membangunkan tempat ini telah dalam CSR beliau ataupun Corporate Social Responsibility membina kompleks sukan ini dan diserahkan kepada rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan Kompleks Sukan Komuniti Sibu Jaya kepada Kerajaan Negeri di Sibu. Kompleks itu bakal menyediakan kemudahan sukan dan riadah para belia dan seluruh komuniti di Sibu Jaya. Ia selepas ini akan dikendalikan Perbadanan Sukan Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim berharap sumbangan tokoh korporat ini dapat menjadi contoh kepada pihak lain untuk menyumbang kepada pembangunan komuniti. Mengenai persiapan Sarawak sebagai tuan rumah Sukan Malaysia SUKMA 2024, beliau memberitahu persiapan atlet dan prasarana sedang giat dilaksanakan ketika ini. Kita ada two prong. Satu adalah persiapan atlet kita kerana kita tidak mahu kemudahan fasiliti saja canggih tapi atlet tidak dapat memberi emas dan juga medal. Prasarana dalam 8 bahagian yang kita telah kenal pasti, kita minta maklum balas daripada the trustee, the sekolah, majlis-majlis daerah yang menjaga tempat-tempat tersebut termasuk dengan kawasan yang di bawah jagaan Sarawak Sports Corporation untuk melihat apakah yang perlu di-upgrade. Tambah beliau, Sukan Sarawak Suksar akan diadakan hujung tahun ini sebagai persiapan buat atlet. Sebahagian daripada mereka juga menjalani latihan di luar negara.
Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom Baharu di Kota Samarahan akan mula beroperasi 1 Ogos depan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, manakala tarikh akhir operasi cawangan Puspakom Kuching adalah pada 27 Julai ini. Sehubungan itu, orang ramai yang berurusan di Puspakom Kuching disarankan merancang pemeriksaan kenderaan mereka dengan membuat janji temu di www.mypuspakom.com.my. Pemilik kenderaan yang mempunyai perakuan pemeriksaan tamat pada 28 hingga 31 Julai 2023 disaran membuat pemeriksaan awal dari tarikh tamat tempoh pemeriksaan tersebut. Dalam pada itu, Puspakom Kota Samarahan akan beroperasi dari Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 5.30 petang. With this new center here, Puspakom will be able to increase its capacity. The normal capacity here, they can do 500 a day, but they can increase it to 700 if there is a demand. Puspakom baru ini boleh menjalankan pemeriksaan ke atas semua jenis kenderaan untuk kenderaan perdagangan dan persendirian. Di samping itu, pelanggan boleh mendapatkan kemudahan pembaharuan insurans dan lesen kenderaan motor cukai jalan di kaunter yang disediakan sejurus selesai pemeriksaan kenderaan. Ini selaras dengan aspirasi Puspakom untuk menjadikan Puspakom sebagai pusat sehenti bagi semua urusan berkaitan kenderaan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya. Datuk Seri Lee menyatakan demikian semasa melawat ke Puspakom Kota Samarahan hari ini. Janji temu untuk Puspakom Kota Samarahan boleh dibuat dalam talian di www.mypuspakom.com.my mulai 15 Julai ini. Baik, sementara itu, Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom Sarawak akan menyediakan perkhidmatan pemeriksaan bergerak di Kuching dan Samarahan bermula September ini. Pengurus Besar Operasi Puspakom, Dr. Ahmad Zahiri Ismail berkata, perkhidmatan bergerak tersebut bertujuan menyediakan keselesaan kepada pelanggan kerana mereka tidak perlu hadir ke Puspakom. Jelasnya, pasukan bergerak Puspakom akan membuat pemeriksaan kenderaan di lokasi pilihan pelanggan. Antara perkhidmatan yang disediakan termasuklah pertukaran hak milik kenderaan serta pertukaran nombor pendaftaran bagi kereta import dan kereta import terpakai. Beliau menjelaskan perkhidmatan bergerak berkenaan boleh dipohon secara dalam talian di www.mypuspakom.com.my. Mengenai bayaran bagi perkhidmatan pemeriksaan bergerak, beliau berkata ia akan diputuskan kemudian, namun memberi jaminan bayaran adalah munasabah. Sementara itu, Datuk Seri Lee menambah perkhidmatan bergerak itu bakal dipeluas ke bahagian lain di Sarawak secara berperingkat. Beliau turut memohon agar Puspakom Cawangan Miri dan Sibu diperbesarkan bagi menampung pertambahan kenderaan. Saudara, Sarawak kini dalam usaha meneroka teknologi kenderaan bertenaga hijau di luar negara. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, dengan usaha itu akan menyokong penggunaan kenderaan bebas karbon di negeri ini dengan harga yang lebih rendah. Saya rasa pasti pada hari ini pun ada wakil di pihak kerajaan Sarawak telah pun berbincang dengan rakan-rakan di luar sana, terutama mungkin di Korea, di Jepun dan beberapa luar negara-negara yang mengeluarkan kenderaan hidrogen ini, dan termasuk satu lagi mungkin kita tambahkan kenderaan elektrik, kenderaan elektrik vehicle yang boleh kita guna pakai secara lebih meluas, dan ini boleh mengurangkan dari segi harga kenderaan tersebut. Menurut beliau, penggunaan tenaga hijau perlu disokong penggunaan kenderaan yang menggunakan teknologi hijau seperti hidrogen. Ia sekaligus mampu mempercepatkan agenda kerajaan dalam menjadikan Malaysia bebas karbon sebelum 2050. Mengenai hasrat untuk menjadikan Kuching sebagai bandaraya pertama bebas karbon, beliau optimis ia akan dapat dicapai melalui kerjasama penduduknya. Datuk Dr. Abdul Rahman bercakap kepada media selepas seminar bandaraya rendah karbon di Pusat Konvensyen Borneo Kuching di Kuching. Seminar sehari anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU itu dihadiri kira-kira 100 peserta. Kaki tangan Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak diminta terus bersatu dan bekerjasama untuk mengekalkan kecemerlangan jabatan. Timbalan Pengarah Seksyen Produksi TV Nasrul Hakim Muhammad Noh yang juga bekas Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak mahu warga RTM Sarawak meneruskan segala program yang telah dirancang mahupun yang bakal dilaksanakan.
Beliau juga mahu RTM Sarawak terus mengetengahkan keunikan masyarakat berbilang kaum dan agama di negeri ini menerusi pelbagai program terbitannya serta aktiviti yang diadakan. Beliau berucap pada Majlis Nang Stede Anjuran RTM Sarawak di Kuching. Majlis bagi meraikan perpindahan beliau yang kini bertugas di Ibu Pejabat di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terdahulu, Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nur Jihan Yahya mengucapkan terima kasih atas sumbangan bakti mantan pengarah negeri selama ini dalam meneruskan kecemerlangan RTM Sarawak. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Pemawin, terima kasih atas perkembangan dari Sarawak itu.